So, Assalamualaikum guys. Hai, selamat datang ke channel Mas Rusi Akumar. Okay, so hari ni aku akan listkan top 10 the best anime untuk 2021. Aku sebenarnya teringin juga tu nak buat satu event kan. Oh, apa the best anime kan. Macam Crunchyroll kan. Oh, the best anime by Mas Rusi. Gitu kan. Tapi itulah. Aku punya channel ni bukanlah besar mana pun kan. Lagipun aku buat benda ni pun, buat konten bagai ni pun just suka-suka kan. Just apa nak hiburkan korang kan. Dengar korang aku punya pendapat macam mana kan. Dan aku nak baca komen korang punya pendapat macam mana. Benda tu je tujuan aku. Aku minat editing sebenarnya kan. So ikutkan aku dah buat dah kan review ataupun top 10 the best anime dekat ML Studio kan. Tapi ikutkan video tu macam tak complete lah. Sebab aku tak gabungkan antara anime sequel dan juga anime baru kan. So dalam video kali ni aku campur semua. So akan ada top 10 lah. Okay, so aku akan terangkan apa benda yang best dan sebagainya. Dan benda ni yang Baba aku tak tahu nak cakap apa. Tapi ayo kita masuk dengan top 10 the best anime untuk 2021. Nombor 10. Nombor 10 pada aku adalah cerita Fumetsu no Anatae. Aku dah keluarkan review pasal cerita Fumetsu no Anatae kan. Tapi sebab kena ban hari tu kan. Sebabkan kena copy strike kan. Tu yang kena ban tu. Kenapa aku letak di nombor 10? Disebabkan cerita ni adalah sebuah cerita shonen kan. Shonen adventure. Cerita ni boleh tinggi kalau dia tak ada development shonen. Tapi dia ada development shonen. Sebab tu aku letak di nombor 10. Tapi aku rasa cerita ni lebih enjoy daripada Tokyo Revenger lah. And kenapa cerita ni lebih enjoy? Disebabkan elemen adventure dalam cerita Fumetsu Anatae ni kan. And then dengan dia punya plot armor dia pun pada aku memang agak-agak unik tau. Apa plot armor dia matikan satu karakter tu. Tapi karakter tu still ada. Mana korang kena tengok lah cerita Fumetsu Anatae ni. Korang akan faham lah apa yang aku maksudkan lah sebenarnya. Dengan elemen emotional yang ada dalam Fumetsu Anatae ni. So pada aku memang kalau kau hati tisu memang akan menangis habis lah dengan cerita Fumetsu Anatae ni. Yang ke-9 adalah cerita Tensei Shitara Slime. Aku tak tahu korang suka tak dengan Tensei Shitara Slime ini. Tapi aku letak dia nombor 9 lah. Sebab pada aku rasa kurang lah dengan Fumetsu cerita Tensei Shitara Slime ni. Aku rasa yang untuk first part dia kan, first season dia lebih best daripada season 2 dia. Aku rasa gitu disebabkan season kedua ni plot dia lebih kepada diplomatik. Lebih kepada rundingan dengan orang itu, orang ini kan. Dengan dia ada politik dia kat situ kan. Dan kalau korang jenis yang layan politik, mungkin korang akan enjoy dengan cerita Tensei Shitara Slime ni. Tapi pada aku tak berapa nak enjoy sangat. Dan dia sometimes aku tengok cerita ni, aku macam dahagakan fighting scene tau dalam cerita Tensei Shitara Slime ni. Aku tak mention dulu dalam review kan. Tapi benda tu yang aku eager kan. Dan benda tu tak ada. Dan sebab tu aku letak dia pada nombor 9 lah. Tapi cerita ni aku enjoy je sebenarnya kan. Tapi itulah aku dah extract benda yang tak best tentang cerita Tensei Shitara Slime ni kan. Nombor 8 adalah cerita Mushoku Tensei. So Mushoku Tensei ni pun lebih kurang sama je macam isekai yang lain kan. Tapi kenapa aku letak nombor 8? Disebabkan first part dia. First part dia pada aku rasa just cliche isekai kan. Pada aku dia kena langgar dengan truck lah, ecchi, lepas tu dengan banyak karakter perempuan kan. Tapi bila dah masuk kepada second season dia, memang best. Bukan second season, second part dia kan. Second part dia ni kita bukan lihat cerita Ridius penjeni, tapi mengembara bersama dengan Ridius. Benda tu yang cerita ni dia bawa audience dia adventure sekali. Benda tu yang best tentang cerita Mushoku Tensei untuk first part dia. Tapi disebabkan first part dia, aku letak dia nombor 9. Nombor 8, sorry. Yang ketujuh ni aku letak Nomad Megalobox Season 2. Nomad ni, Megalobox ni aku boleh cakap yang second season dia lebih best daripada season pertama dia. And dia punya animation dia memang lawa gila. And dengan dia punya plot dia, aku rasa better daripada season pertama dia. Dengan pengajaran yang ada dalam cerita Megalobox ni memang best gila. Serius kata aku ada buat review untuk cerita Megalobox ni, pertama dan kedua, season 2, season pertama dia. Yes, pengajaran dia yang membuatkan aku enjoy gila dengan Megalobox kan. Dengan dia punya plot dia pun aku tak boleh nak predict juga sometimes kan. Aku ingatkan dia ni akan lawan dengan dia ni kan. Tapi tak, rupanya dia ni akan berjumpa dengan dia ni. Benda tu yang aku macam aku seronok dengan Megalobox ni kan. Yang keenam ni adalah Osama Ranking. Aku tak tahu lah, mungkin aku letak Osama Ranking ni dekat untuk 2022 lah kan, disebabkan cerita dia tak habis lagi kan. Tapi itulah, kalau buang Osama Ranking, yang lain semua naik atas kan. So nombor 10 kan jadi kosong. So aku letak nombor 10 tu, aku letak Sony Boy lah. Okay, tapi berbalik kepada Osama Ranking ni,
Osama Ranking ni pada aku memang best gila. Even though cerita ni tak habis lagi, tapi aku memang enjoy gila. Dan aku hope cerita ni dah habis, aku dapat tonton dah semua 24 episod tu. Cerita ni, dia punya plot memang tak boleh predict, tu satu hal. And dengan dia punya animation dia, even though animation dia kartun, tapi pada aku memang tip-top lah. Dan mungkin orang akan cakap yang cerita Osama Ranking ni adalah underrated lah berbagai. Tapi pada aku cerita Osama Ranking ni bukanlah cerita yang underrated. Pada aku cerita Osama Ranking ni dia rated lah, dia tengah-tengah. So dia tak overrated ataupun dia tak underrated lah. Sebab aku nampak je yang Osama Ranking ni dapat hype dia, dapat popularity dia kan. Dan benda tu yang aku rasa macam Osama Ranking ni bukan overrated ataupun underrated lah. Okay, Yang kelima ni aku letak ReZero. Ikutkan ReZero ni aku nak letak bawah lagi kan. Tapi disebabkan aku minat dengan ReZero ni, so sebab tu aku letak dia nombor 5 lah. Okay, so ReZero untuk season 4 dia ni, pada aku untuk conclude lah kan, untuk conclude season kedua dia ni, pada aku tak berapa nak best sangat. So nak compare dengan season pertama dia. Tapi aku faham yang season kedua dia ni lebih kepada backstory karakter-karakter lain kan, macam Emilia. Benda tu yang diorang mendalam kat situ kan, dengan story backstory Subaru kan. Dan benda tu yang aku rasa tak dapat nak enjoy macam mana aku enjoy ReZero season pertama dia kan. Aku faham sebab aku tak nampak Subaru punya struggle tu sangat. Compare dengan first season dia lah. Tapi ramai yang cakap yang ReZero ni kalau dia keluar season 3 dia akan jadi memang lagi best daripada season pertama dan juga season kedua dia. Fans claim macam tu lah. Aku tak sure lah, aku tak baca light novel macam mana. Yang keempat ni adalah Vivi Flora Ice. Kenapa aku letak The Vivi Flora Ice nombor 4 adalah, first, dia punya animation dia memang lawa gila. Yes, of course, datang daripada studio Wit Studio kan. And then dengan dia punya plot dia memang kau tak boleh predict, satu hal. And dengan dia punya dia punya susunan dia memang lawa gila. And then dia punya fighting dia pun ada koreografi, memang best pada aku. Vivi Flora Ice ni dia berkaitan dengan time machine kan, benda-benda yang main dengan masa kan, dan cerita yang berkaitan dengan time travel kan. Benda tu aku minat sebenarnya kan. Sebab tu Vivi ni aku seronok gila aku layan lah. Yang ketiga adalah Dragon Maid Sama. Dragon Maid Sama ni aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi aku rasa enjoy gila lah. Value yang dia bawa dalam cerita Dragon Maid Sama ni, dengan even though dia punya komedi dia memang lagi lawak lah daripada season pertama dia. Yes, aku nak cakap yang season kedua dia ni lagi best daripada season pertama dia. So boleh kata banyak gila improvement yang ada dalam Dragon Maid Sama second season dia ni. Daripada segi komedi, animation dia kan, dengan dia dah perbanyakkan karakter kan. Slice of life yang kau boleh enjoy, kau boleh baring dan kau lepak je dan kau tengok cerita Dragon Maid Sama ni sambil gelak ketawa kan. Benda tu yang seronok sebenarnya. Untuk tempat ketiga ni, aku ada plan untuk letak arcade tau sebenarnya. Aku tak sure tu kalau arcade ni boleh letak dalam list ke tak kan. Yelah, arcade ni bukan dia kartun Jepun kan. Kalau arcade aku masukkan dalam list, aku letak dia nombor 3. Nombor 2 ni Hot Taxi. Dia punya animation dia memang underrated, tu satu hal. Dia punya plot dia memang kau tak boleh predict. Dengan dia punya jalan cerita dia, kau tak boleh nak predict sangat apa benda yang berlaku. Dengan development setiap karakter tu yang membuatkan cerita Hot Taxi yang best. And then dia punya MV dia pada aku memang layan lah. And bukan MV dia punya opening dia lah, tu pada aku layan lah gila lah. Yang pertama of course aku rasa korang tahu je kan, iaitu Fruit Basket lah. Fruit Basket third season dia ataupun final season dia. Kalau kau nak claim yang aku fan Fruit Basket, aku letak dia top 1 kan, tak boleh juga kan. Sebab Fruit Basket ni untuk final season dia pernah top 1 dekat My Anime List dan juga pernah top 1 dekat Anilist kan. Kalau aku letak dia top 1 untuk 2021 dalam list aku pun boleh je tolak ke tepi alasan as a fan tu sebenarnya kan. So ikutkan Fruit Basket ni kan, ada je dekat Discord tu kita orang pernah bincang lah kan, Fruit Basket ni untuk second season dia lagi best daripada season ketiga dan juga season pertama dia. Tapi aku faham yang sebenarnya season ketiga ni dia lebih kepada ending kan, lebih kepada penyelesaian konflik. Sebab tu kau tak dapat sangat dia punya hype dia tu macam mana best season kedua dia kan. Tapi disebabkan season ketiga ni adalah conclude kan, so menyebabkan cerita season 3 dia memang meletup lah. Dengan dia punya dari segi romance dia and dengan dari segi plot dia pun, dia ada satu karakter tu Shigure tu yang membuatkan cerita ni memang plotting dia memang gila best. And so aku rasa itu sajalah
benda yang aku nak up pasal Pro Basket ni. Kan aku buat banyak-banyak kan, orang claim aku selalu buat konten pasal Pro Basket kan, padahal aku jarang buat. Aku rasa ini sajalah top 10 the best anime untuk aku. Kalau korang ada list top 10 korang boleh komen kat bawah. Beberapa korang jangan lupa tekan tentang like and share and subscribe ke channel ni. Aku akan upload lagi review-review menarik ataupun konten-konten yang menarik. Kita jumpa lagi dalam next video.